adalah YouTube channel yang paling digemari oleh anak-anak anda. Yang pertama, okay, kita ada YouTube channel Diana dan Roma yang ni mengutip lebih daripada 2.5 juta subscriber, di mana Diana dan Roma ni dia mengeluarkan review alat-alat permainan. Okay, yang ni antara tontonan yang paling tinggi dia punya rating dekat YouTube. So kepada anda yang ada anak-anak kecil, bolehlah search Diana dan Roma untuk menonton. Ada channel yang paling sesuai untuk anak-anak anda. Sebab apa? Sebab bahasa dia bahasa Inggeris, kemudian dia tidak terlalu ekstrim. Dia agak soft-soft macam tu. Okay. Yang kedua, channel yang kedua ialah Ryan Toys Review. Yang ni mungkin dah famous dah lebih daripada 5 tahun dan tontonan dia melebihi 6 juta tontonan. Okay. Ryan Toys Review ni pun sama juga. Dia review tentang mainan, daripada sekecil-kecil mainan hinggalah sebesar-besar mainan yang ada. Dan yang paling menarik ialah Ryan ni dia banyak cakap speaking dengan mak dia. Jadi dari situ kanak-kanak yang menonton tu diorang boleh ikut dalam masa 3 bulan macam tu, diorang dah boleh cakap bahasa Inggeris. Okey, tu channel yang kedua. So kita ada 7 channel hari ni. Okay, yang ketiga, apakah channel yang ketiga? Kita ada Papa Pipi Zola. Yang ni Malaysia punya. Okey, yang ni Malaysia. Dia punya branding pun baru trademark je. Okey, Papa Pipi Zola ni dia mula-mula dulu daripada keluaran Bobo Boy. Kemudian dikeluarkan satu lagi topik, iaitu satu ikon Papa Pipi Zola saja. Pipi Zola tu adalah gambar kanak-kanak ni. Okay? Kanak-kanak ni anak kepada Papa Zola. Papa Zola ni terkenal juga dalam Bobo Boy, cikgu Bobo Boy tu. Okay? Apabila dikeluarkan satu lagi ikon, jadi kanak-kanak yang kecil ni sangat meminati dan sampai hafal nama dia. Macam contoh Pipi Zola tu dia ada nama-nama dia. P.I. tu apa maksud dia? Contoh Putri Intan Payung Indah tu contoh dia. Okay, kalau you all nak tahu lebih lanjut, you all boleh search sendiri YouTube channel yang paling sesuai untuk anak-anak anda. Dia agak lembut, tak ganas dan sesuai untuk kanak-kanak. Orang tua pun boleh tengok juga sebenarnya, tapi yang paling sesuai adalah untuk kanak-kanak. Okay? Yang seterusnya iaitu yang keempat, iaitu Upin Ipin. Upin Ipin juga tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan, budak 12 tahun ke bawah memang sangat-sangat meminati Upin dan Ipin, dan ia juga merupakan channel YouTube Malaysia. Okay? Untuk sokong produk Malaysia, so you all bolehlah latih anak-anak you all tengok YouTube, sebab dia menunjukkan perkembangan kanak-kanak dari zaman dulu, macam mana kanak-kanak tu hidup kat kampung, berkawan, sekolah dan macam-macam lagi. Okay? Channel yang seterusnya ialah yang ini Omar dan Hana. Omar dan Hana juga dia ada ciri-ciri dia tersendiri, dia lebih kepada Islamik sedikit. Kanak-kanak yang membantu ibu bapa, menghormati ibu bapa, jadi ditekankan dekat dalam channel YouTube Omar dan Hana ini. Jadi yang ni pun paling sesuai lah antara YouTube yang channel yang lain. Yang ni adalah antara yang paling sesuai, sebabnya dia ajar kita menghormati ibu bapa, dia mengajar kita berdoa dan macam-macam lagi. So kepada you all yang ada anak yang baru nak masuk 2 tahun ke 3 tahun ke, yang baru nak berjinak-jinak kepada YouTube channel ni, you all boleh bagi anak-anak you all tengok dulu Omar dan Hana ni. Okay, seterusnya kita ada Vlad and Nikki. Yang ni pun channel YouTube luar negara yang dia reviewkan mainan-mainan juga. Okay, yang ni review mainan yang lebih kurang macam Ryan Toys Review ataupun yang Diana and Roma tu. Tapi dia agak kurang sedikit berbanding Diana dan Roma dan Ryan Toys Review. Tapi boleh tengok juga sebabnya dia pun agak sesuai untuk anak-anak kita nak tengok. Dia tidak terlalu ganas, dia tidak terlalu expose sangat. Dia agak normal macam kehidupan manusia, kehidupan kanak-kanak di Malaysia, dan yang hanya perbezaan dia hanyalah dia di luar negara. Okay. Dan yang terakhir kita nak sharing kat you all, yang ni kepada 4 tahun ke bawah, dia orang cenderung kepada tengok Didi and Friend. Okay, Didi and Friend lebih kepada lagu. Jadi untuk menarik anak-anak anda bagi education dia, cara-cara macam-macam mana mula nak mendengar, okay, boleh bagi anak-anak anda tengok YouTube channel Didi and Friend. Okay, dia dah tulis itu fun, edutainment, cartoon for kids. Yang ni sesuai untuk 5 tahun ke bawah. Okay, so kepada anda yang meminati, memang terbaiklah Omar dan Hana ni. Kita baca komen dulu. Kita baca komen dan share sis. Terima kasih kepada Dino 2 dan share, dia kata. Kita baca lagi komen yang seterusnya. Dino 2 dia tag rakan-rakan dia. Nur Mazia, Haji Deraman, Dia Rashid dan adik Yana. Kita baca komen yang ni. Arafat dia kata betul. Mungkin betul untuk show yang tadi. Memang terbaiklah dia komen. Memang terbaiklah Omar dan Hana. Untuk perkembangan anak-anak yang baru nak tengok YouTube channel, boleh bagi anak-anak tengok Omar dan Hana. Hi Dia Rashid, dia kata hi Dia Rashid. Seperti yang dijanjikan, kita akan dan share. Terima kasih untuk Dia Rashid, dia dan share. Kita nak share lagi satu website yang sesuai untuk anak-anak anda. Yang ni perkongsian daripada Sirap Limau ni. Kita nak share lagi satu dekat anda.
Okey, kita nak share lagi satu website yang menunjukkan kejap. Okey. Untuk website ini Sirap Limau dia sharekan kepada penonton-penonton semua. Okey, lebih 5 juta pengikut di YouTube. Ini sebab anak ketagih tengok Didi and Friend dan Omar dan Hana. Okay, seperti yang kita cakap tadi ya. Lebih 5 juta penonton di YouTube. Kanak-kanak yang kecil, ibu bapa kena pandai pilih untuk anak-anak nak tengok YouTube channel yang mana. Tak boleh biar sahaja anak-anak tengok apa-apa yang takut tak sesuai. Jadi sebenarnya YouTube ni dia ada dua tau. Satu YouTube yang biasa yang normal tu, satu lagi dia ada YouTube Kids. So kepada ibu bapa yang nak bagi anak-anak tengok YouTube channel ni, you all kena pilih betul-betul. Okay, you all boleh pilih YouTube Kids. YouTube Kids tu memang sesuai untuk anak-anak. Okay, Sirap Limau ni dia share kat sini lebih 5 juta pengikut di YouTube ni. Tengok dan ketagih nak tengok Omar dan Hana, satu lagi Didi and Friend. Kenapa dia kata macam tu? Okay, dekat subscriber YouTube channel Omar dan Hana dia ada lebih 5 juta subscriber di YouTube. Okay, untuk Didi and Friend pula, Didi and Friend ni dia cakap sambutan dia sangat-sangat menggalakkan. 24 jam anak nak tengok Omar dan Hana dan Didi and Friend. Dia akan melekat kat telinga tu. Kalau boleh muka tu nak lekat kat TV tu. Nak tengok je Omar dan Hana tu. Sampai mak bapak pun tak boleh nak tengok cerita lain. Itu antara perkongsian kita pada malam ini ya. Okay. Sementara kita menunggu tetamu jemputan kita akan mengupas isu-isu semasa berkenaan dengan YouTube channel ni dan sesuaikah channel-channel tersebut kepada anak-anak anda. Okay, sebelum tu minta you share dulu kepada rakan-rakan anda. Okay, Dia Rashid dan share. Terima kasih kepada Dia Rashid pada sudi share kita punya live streaming pada hari ini ya. Okay, untuk pengetahuan semua, The Mira Show ni merupakan episod pertama ya. Okay, merupakan siri terbaru dan kita berada di episod pertama. Okay, kita sementara mengupas isu-isu semasa ni. Okay, kita nak sambil sebelum kita tengok YouTube channel lain, kita tengok dulu komen-komen yang berada di The Mira Show ya. Okay, Nur Aziz dia cakap dan share sis. Okay, terima kasih kepada Nur Aziz kerana sudi share kita punya live streaming pada hari ini. Okay. Okay, untuk pengetahuan semua, jika anda ada produk, anda boleh iklankan seperti tertera di bawah ini ya. Okay, seperti tertera di bawah ini. Okay, tanpa melengahkan masa, kita nak jemput tetamu jemputan kita pada hari ini. Adakah anda bersedia? Kita boleh kontak tetamu jemputan kita pada hari ini iaitu Aziz Dizara. Okay, Aziz Dizara ya. Bagaimana nak iklan sis? Okay, bagaimana nak iklan? Anda boleh ambil nombor telefon tertera di bawah ya. Boleh kontak terus ataupun DM di The Mira Show. Okay, tetamu jemputan kita pun dah ready. So kita akan call tetamu kita di talian sekarang. Hai, Assalamualaikum Aziz. Salam, hai. Sihat Aziz? Sihat. Hujan lebat kat sini? Oh, sini pun dah mula hujan sebenarnya. Okey, tak apa, kita teruskan macam biasa ya. Okey, memandangkan untuk pengetahuan semua, Aziz Dizara ni merupakan ibu kepada 2 anak. Okey, Aziz Dizara ni merupakan ibu kepada 2 orang anak. Jadi kita jemput dia untuk tetamu jemputan kita pada hari ini berkenaan dengan tajuk YouTube channel yang paling sesuai untuk anak-anak anda. Okey, ready ya Aziz? Kita nak tanya beberapa soalan untuk kita share pada malam ini. Okey, ready ya? Okey, untuk soalan pertama kita nak tanya kepada Aziz. Okey, ready ya? Okey, anda juga boleh sama-sama sembang komen kat bawah ni, tak ada masalah. Kita boleh sama-sama sharing. Sama-sama sharing antara kita, antara Mira, antara Aziz dan juga anda penonton-penonton The Mira Show. Okey, soalan pertama kita nak tanya kepada Aziz lah kan. Okey, sebagai ibu bapa, adakah perlu kanak-kanak ni menonton YouTube channel seperti yang kita share tadi? Adakah kanak-kanak ni perlu menonton berdasarkan keadaan semasa sekarang? Okey, kalau ikutkan zaman dulu dengan zaman sekarang, zaman dulu memang tak ada gadget, tak ada telefon. Yang ada kita boleh main batu seremban, main getah, main tali getah kan, main konda-kondi. Zaman sekarang budak-budak tak dibenarkan keluar. Okay, so bahaya keluar satu, sekarang lagi zaman COVID kan. Kita zaman COVID ni, lagilah parents takut nak bawa anak keluar. So, cara paling selamat, kalau ikutkan semua rumah dah ada smart TV. Dah ada TV yang boleh kita pasang internet ataupun mak bapak bagi gadget pada anak. 2 cara. Sama ada dia pasang TV yang ada YouTube ataupun mereka pakai handphone ataupun handphone yang parents pakai,
nak bagi anak senyap, selalunya dekat kedai makan, kan, dia bagi anak pegang handphone untuk tengok macam Bibi and Friend, tengok Omah Hana, itu bagi ikut age lah, ikut level age. Contohnya kalau kata budak tu yang kecil sangat, dia memang tengok Bibi dan Omah Hana lah. Kalau jenis yang dah besar-besar sikit, macam umurnya 5 tahun ke atas, 6 tahun ke atas, mereka dah tengok cerita macam yang Mira tunjuk tadi, Ryan, lepas tu apa? Apa ke tadi? Kalau saya Diana Aroma. Saya macam putus line ni. Maknanya bila mereka tengok cerita yang macam tu, okay, mereka tengok cerita yang macam Ryan, so dia boleh improve English tau. Okay, seperti kebanyakan ibu bapa, Aziz juga seperti ibu bapa yang lain. Okay, mungkin zaman dulu tak sama dengan zaman kita sekarang ni. Zaman dulu kita boleh main konda-kondi, bak kata Aziz, kita boleh main konda-kondi, kita boleh main tarik tali, kita boleh main apa-apa segala permainan di luar. Tetapi sebab keadaan sekarang ni yang membolehkan anak-anak ni bahaya berada di luar, bak kata Aziz tadi. Jadi sesuailah YouTube channel ni kepada anak-anak anda, okay? Sesuai Aziz lepaskan tadi, dia kata bagi 2 channel yang biasa orang akan buat. Yang pertama ialah tengok YouTube channel DTV, sebab sekarang ni pun dah ramai orang ada apa tadi? Smart TV, okay? Yang kedua, boleh juga bagi gadget sementara mungkin berada di kedai makan ataupun berada di luar. Tapi okey, setuju. Okey, kalian dia dah. Okey, anda boleh komen juga, kita boleh kongsi bersama. Sebab keadaan semasa sekarang dah tak sama dengan zaman kita kecil-kecil dulu yang mana gadget tak ada. Okey, kita nak tanya satu lagi soalan kepada Aziz. Okey, adakah dengan YouTube channel ni, adakah kanak-kanak mendapat kelebihan di situ? Mungkin contoh dari segi pembelajaran, okay, adakah sesuai YouTube channel ni ditonton kepada anak-anak? Contoh kepada ibu bapa. Okay, Aziz boleh kongsikan sedikit tak? Aziz? Okey, kalau kata YouTube bagi impact yang buruk pada kanak-kanak, betul, bagi impact yang buruk kalau tengok benda yang tak elok. Sekarang ni parents tugasnya kita kena kawal lah, pengawalan, maksudnya ada pengawalan untuk bagi anak tengok. Jangan lepaskan, bagi handphone, tengoklah apa nak tengok. So kita kena ada kawalan lah kat situ, kejap-kejap tengok diorang, apa diorang tengok, cerita apa diorang tengok, diorang tengok apa, untuk apa, belajar ke apa. Contohlah macam anak saya, tengok cerita Ryan, diorang kupas ataupun review mainan, toys yang terbaru apa semua. So cara bila dia bercakap dengan parents dia dalam video tu, dia bercakap dengan menggunakan bahasa Inggeris. So kita kat Malaysia ni penggunaan bahasa yang sepatutnya menggunakan bahasa Melayu. Kan? Jadi dia boleh tambah ilmu, dia boleh improve speaking skill tu. Lepas tu dia boleh, sekarang budak pun banyak yang hantar dekat Little Talib ataupun dekat Rafah-Rafah. Daripada kecil lagi orang dah mula asal bakat budak-budak ni belajar bahasa Inggeris. Jadi bila belajar selain daripada di sekolah, mereka kena belajar di rumah. Parents tak sempat nak tengok. Jadi bila tengok YouTube channel macam ni, so diorang boleh improve diorang punya language skill ataupun speaking skill. Okey, melalui perkongsian Aziz ni, dia kata ada 2, satu baik. Okay, keburukannya mungkin akan merosakkan mata kepada kanak-kanak, tapi kita ada cara untuk bermanfaatkannya. Contoh, kita perlu, kita baca komen sikit oleh Khalid ni. Dia share juga dikawal oleh ibu bapa ataupun orang dewasa supaya tidak tersasar. Ya betul, terima kasih Khalid kepada kerana sudi share kepada kita juga. Okey, untuk ibu bapa di luar sana, kita tak boleh lah, kata Aziz tadi, kita tak boleh lah bagi gadget handphone. Okey, bagi anak kena handphone, diam tengok handphone. Okey, tak boleh. Kita kena bagi handphone, boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena kawal. Okay? Kena kawal sebab apa? Dia ada 2 kesan, satu kesan buruk, satu kesan yang baik. Kesan yang buruk tadi kita akan, mungkin kanak-kanak tu akan ketagih, tapi kita kena kontrol dia, boleh bagi limit masa mungkin berapa jam dia orang boleh main ataupun boleh tengok YouTube ataupun main game sekejap. Okay, kesan baik dia pula ialah pembelajaran. Dari segi pembelajaran, kebanyakan dia macam kita share tadi, yang Mira share tadi dalam Mira Show ni, dia ada YouTube channel yang dari luar negara kan. Yang dari luar negara tu membolehkan kanak-kanak belajar untuk speaking dalam bahasa Inggeris. Okay? Contoh seperti anak saya sendiri, waktu PKP hari tu, dalam masa 3 bulan, dia YouTube channel Diana and Roma, sangat-sangat favourite Diana and Roma, pun sampai dia orang boleh speaking English. Bila ke sekolah, cikgu pun pelik macam mana dia boleh pandai untuk belajar bahasa Inggeris. Cuma kita boleh limitkan dia, seperti Aziz cakap. Kita boleh limitkan dia mungkin 2 jam ataupun 3 jam untuk tengok cerita-cerita yang bermanfaat kepada anak-anak anda. Okay? Kepada you all juga boleh komen dekat sini, YouTube channel apa yang biasa you all bagi anak-anak you all tengok. Okay, kita boleh bacakan komen satu persatu dekat sini. Okay?
Amy Ijoy, dia cakap program bermanfaat, boleh tambah ilmu ni. Yes, kepada anda yang berada di luar sana, mungkin baru lagi dalam bidang YouTube channel ni, so anda boleh tahu dekat sini channel-channel mana yang sesuai untuk anak-anak anda tonton ya. Okay, kita ada satu lagi komen daripada Kalin. Okay, Kalin kata, kebanyakan sekarang yang nampak ibu bapa bagi phone dekat anak-anak sebab nak anak-anak diam dan tak menangis, tapi dipantau oleh ibu bapa. Okay, jadi jika ubah benda tu bagi mereka pembelajaran, bukan nak bagi diam semata-mata, just my opinion yang masih bujang. Okay, kita terima Kalin punya komen. Dia kata, dia kata kebanyakan sekarang memang nampak bagi phone dekat anak-anak sebab kita sekarang dah tak sama macam dulu. Okay? Mungkin salah satu cara nak bagi diam dekat tempat awam, tapi kita boleh bagikan channel yang bermanfaat kepada anak anda. Okay, kali ni dia masih bujang tapi tak apa, dia share kepada kita, sharing juga antara yang pemerhatian-pemerhatian yang dia tengok di sekitar kita sekeliling kan. Okay, kepada you all yang lain, boleh tak you all komenkan kat sini YouTube channel apa yang biasa you all bagi dekat anak-anak untuk tonton di YouTube channel. Boleh komen kat bawah ni ya. Saya tak ada anak tapi selalu bagi kat saudara tengok Omar dan Hana. Okay. Kali ni dia ada saudara, dia tak kahwin lagi. Okay. Dia tak kahwin lagi, dia ada anak saudara. So dia bagi anak saudara dia tengok Omar dan Hana. Okay. Okay. Okay, kali ni dia biasa bagi Omar dan Hana. Okay, so kepada Amy Ijoy pula dia cakap dia bagi YouTube Kids. YouTube Kids ni pun bagus untuk anak-anak kecil sebabnya YouTube ni biasanya dia akan play terus kan. Kalau kita nak pergi toilet ke apa ke sekejap, kita tak nampak anak-anak kita tengok cerita apa kan. So kita bolehlah bukakan YouTube Kids ni untuk anak-anak. Okay. Jadi kita ada lebih kurang lagi beberapa minit saja. Okay, Kalin di komen, saya rapat dengan budak-budak kecil. Jadi banyak ilmu bermanfaat juga untuk saya. Okay. Kalian boleh sharekan ilmu-ilmu yang dapat pada hari ni kepada anak-anak buah ataupun budak-budak kecil. Okay. Okay, Mas Wadi dia cakap, dia biasa bagi tengok anak dia 5 minit craft. 5 minit craft pun bagus. Dia boleh bagi anak-anak kreatif untuk tengok macam mana cara-cara nak buat sesuatu benda. Contoh botol ke kan. 5 minit craft pun bagus untuk anak-anak anda. Okay. Oli Ahmad pun dia komen 5 minute craft. Okay, 5 minute craft untuk anak dia. Okay, boleh komen tak anak-anak Oli Ahmad dan Mas Wadi ni umur berapa untuk 5 minute craft tu? Wow, kreatif betul tengok channel tu. Kreatif kan? 5 minute kreatif tu kat YouTube ada, dekat Facebook pun ada kan? Syahidah komen sikit. Okay, Amy Ijoy dia cakap Syahidah dia tag rakan dia suruh komen sikit. Okay, Amy Ijoy. YouTube Kids tu biasanya bagi channel apa? Tengok channel apa? Adakah Roma Indiana ke, Omar Rahana ke, Didi and Friend ke ataupun yang sebagainya? Okay, kita tunggu lagi komen rakan-rakan anda. Mungkin cuaca tak berapa baik di sini. Okay, mungkin kita akan end live kita lebih kurang 5 minit lagi insyaAllah. Kerana cuaca yang tidak berapa baik di sini ya. Okay, anda boleh komen juga dekat sini YouTube yang biasa channel yang macam mana yang anda bagi dekat anak-anak anda untuk menonton. Okay, Oli Ahmad dia komen anak dia 7 tahun, 9 tahun, 13 tahun dan 15 tahun. Okay. Mungkin umur 7 tahun tu boleh tengok ataupun 9 tahun tu boleh tengok yang 5 minute craft tadi tu. Okay. Okay. Mungkin yang 15 tahun tu dah boleh berfikir lebih pada kreativiti yang mungkin lebih advance. Okay, Aziz dia komen, wah Oli Ahmad dengan Mas Wadi jawapan yang sama. Tengok sebelah-sebelah ke apa tu? Okay, Mas Wadi dan Oli. Okay, mungkin tengah duduk sebelah-sebelah. Kata Nur Aziz. Okay, kita tengok komen yang seterusnya. Live ini buat setiap hari dan jam berapa kak? Tak sabar nak tambah ilmu. Okay, Alhamdulillah kali dia berminat dia bagi kita berminat. Okay, untuk pengetahuan semua, The Mira Show ni, live streaming dia setiap hari Selasa jam 9 malam. So kepada anda yang nak nanti-nantikan channel YouTube, yang anda nak nanti tonton The Mira Show, you all boleh tunggu setiap hari Selasa jam 9 malam. Okay, Mas Wadi dia komen channel How It's Made. Ni lagi advance ni. Dia bagi anak dia tengok How It's Made. How It's Made ni macam untuk kreativiti anak-anak juga. Okay, kita ada juga komen daripada Nur Aziz. Betul-betul next live share toys yang sesuai untuk kids pula. InsyaAllah kita ada request Kita dah ada request tajuk untuk episod yang kedua. Okay, mungkin yang tu boleh masuk dekat dalam channel Mira Toy. Okay, tanya Mira Toy Education Toys.
Okey. Okey, terima kasih kepada tetamu jemputan kita. Kepada Aziz, boleh tak bagi sepatah dua kata sebelum kita habiskan live kita pada hari ini berkenaan dengan YouTube channel sesuai ataupun tidak untuk kanak-kanak. Okey, maksudnya kesimpulannya lah. Kesimpulannya YouTube tak kisahlah kids ke ataupun YouTube biasa, kalau dia under pengawalan, maksudnya di bawah pengawalan ibu bapa, sesuai untuk kanak-kanak. Bukan masalah budak tu akan tertagih dengan gadget ke tak. Itu bukan masalah. Itu kita yang bentuk sebenarnya. Anak saya umur seorang 8 tahun, seorang 7 tahun. Okey, yang seorang tu special maksudnya memerlukan special needs lah. Alright? Tapi dia bukan jenis tertagih gadget. So kalau kata okey dah cukup time tidur dan simpan. So boleh kita boleh kawal dia. Kita dah biasakan buat macam tu. Okey, janganlah terus ambil handphone dah tidur macam tu. Maksudnya boleh bagi tengok, okey lagi 5 minit, lagi 10 minit. Lepas tu tidur ya, lagi 10 minit tidur. Kadang-kadang diorang tertidur sendiri. Alright? So, kesimpulan dia, The Mira Show ni, dia akan kupas parenting punya needs. Okay, apa yang parents perlukan sekarang. Lagi-lagi zaman COVID ni, bila ada tempat yang ada PKPD maksudnya tak boleh keluar, tak boleh apa, lagi banyak masa kita nak luang dengan anak. Masa ni lah guna sebaiknya, bukannya kita boleh buat kerja kita, main handphone, anak pun bagi handphone sebiji, tinggal. Kita boleh duduk sama dengan diorang, kawal apa yang kita patut tunjuk, kita tunjuk. Lepas tu, jagalah, maksudnya dengan pengawasan parents, kita bagi anak kebebasan untuk tengok YouTube. Bukan maksudnya duduk sebelah dia, tayang handphone, tengok ni macam ni, tak. Biar dia belajar sendiri. Kalau kita tak tinggal pun, dia jadi macam mengongkong pula. So main tarik-tarik lah. So tengok The Mira Show setiap minggu sebab dia akan kupas, Mira akan kupas setiap tajuk yang menarik setiap minggu. Okey, terima kasih Mira. Okey, terima kasih kepada tetamu jemputan kita Aziz, dia kupas tadi ya. Okey, kita boleh terima kasih kepada Aziz kerana sudi join live kita pada hari ini. Mungkin kita boleh join di masa akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, Aziz kata tadi kesimpulannya ialah zaman sekarang ni, tambah-tambah lagi musim PKP ni, gadget-gadget ni ataupun YouTube ni, channel sangat diperlukan kepada anak-anak sebabnya zaman COVID ni tak boleh keluar rumah, tak boleh keluar berleluasa, tak boleh keluar selalu. Jadi YouTube ni sangat sesuai kepada anak-anak dan kita perlu pantau mereka, tak boleh bagi saja tengok ni, nah buka TV tengok saja apa yang kamu nak tengok. Okay, so conclusionnya kita kena pantau anak-anak kita. Okay, kita ada komen lagi dari Kalin. Okay, boleh juga sharekan nanti antara influencer ataupun public figure yang sesuai untuk kita jadikan contoh dalam parenting. Okay, kita ada yang kedua punya tajuk Kalin, terima kasih kerana sudi untuk bagi tips. Okay, contoh influencer ataupun public figure, kita ada contoh macam Wawa Zainal, kita ada contoh macam ibu bapa di luar sana yang public figure. Okay, InsyaAllah kita akan masukkan dalam topik channel-channel episod seterusnya. Okay, kita ada juga komen daripada Mas Wadi, dia kata letakkan time frame untuk main phone. Okay, untuk anak yang dah dewasa masih bersekolah, jangan bagi bermalam dengan phone. Okay, ni sharing daripada bapa kepada anak yang berumur 13 dan 15 tahun tadi Okay, dia kata boleh letakkan time frame untuk anak-anak main phone tak boleh terlampau lama sebab mereka sekolah, besok pagi mungkin pergi sekolah takut mengantuk. Okay, jadi jangan bagi bermalam dengan phone kata dia. Okay, itu antara sharing daripada Mas Wadi. Kita ada satu lagi komen daripada Kalin. Okay, Kalin kata suka tengok Hani Zalika. Okay, Hani Zalika mungkin cara dia didik anak dia pun agak menarik. Dia selalu tengok dekat YouTube dia. Okay, anda juga boleh tonton YouTube influencer-influencer yang berada di sekitar kita. Okay. Okay, memandangkan masa tidak mengizinkan, okay, live show kita akan tamat dalam masa lagi 5 minit. Adakah anda ada sebarang pertanyaan? Boleh komen sebelum kita endkan show kita pada hari ini. Anda boleh komen kat sini, adakah sebarang pertanyaan yang terlintas di fikiran anda untuk bertanya? So anda boleh komen dekat bawah ni salah satu soalan yang anda boleh tanya. Okay, untuk pengetahuan semua, ini merupakan episod pertama The Mira Show, siri terbaru di channel live streaming di Facebook The Mira Show. So kepada anda, jika sudi anda juga boleh share dekat sini antara apa kupasan-kupasan menarik yang akan dikongsikan kepada anda untuk episod-episod seterusnya. Kita ada 2 topik yang di-share oleh Aziz tadi dan juga oleh Kalin. So kepada anda, adakah beberapa soalan yang anda nak tanya? Boleh tanya sekarang, tak ada masalah. Kalau boleh jawab, kita jawab. Okay, mungkin episod-episod seterusnya kita boleh sediakan hadiah ataupun kita boleh jemputan kita untuk review ataupun untuk bagi tips ataupun untuk bagi pantang larang ataupun bagi tutorial ataupun bagi kontes. So
kepada anda yang nak join, anda boleh DM personal ataupun nombor tertera di bawah. Kita boleh sharekan info-info menarik sambil-sambil kita main game ke, sambil-sambil kita kongsikan sharing-sharing. Okay, ini merupakan episod pertama dan episod permulaan dan episod siri terbaru dari The Mira Show. So kepada anda ingin berkongsi apa-apa rahsia, jangan segan silu untuk DM nombor tertera di bawah. Kita ada slot kosong untuk iklan percuma kepada 10 usahawan terawal sahaja. Anda boleh sharekan video ataupun apa-apa iklan, kita bagi kepada 10 yang terawal sahaja. Okay. Okay, jika tak ada apa-apa, okay, kita ada komen lagi. Can't wait for next episode. Okay, can't wait pada, okay, kepada anda kena nantikan episod-episod seterusnya. Anda kena follow, jangan lupa follow The Mira Show. The Mira Show ni page baru page baru dan siri terbaru. Siri terbaru November 2020. Okay, kepada anda yang tak follow ataupun tak like lagi page The Mira Show, you all boleh klik sahaja.